Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Nurbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena Hari Kebangsaan Qatar. Pesta jualan dan makanan bukan saja mempromosi produk tempatan, malah meningkatkan sosioekonomi masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir Qatar. His Excellency Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar dan Kerajaan serta rakyat Qatar sempena Hari Kebangsaan Qatar. Lebih kurang 2 minggu saja lagi kita akan melangkah ke Tahun Baru 2023. Inilah waktu yang sangat sesuai untuk bermuhasabah, iaitu menilai dan memperbaiki akan kesilapan dan kekurangan diri. Namun, adakah kita benar-benar mahu berubah ataupun tidak? Jika kita benar-benar mahu berubah kepada yang lebih baik semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pasti akan membuka jalan untuk kita. Perkara tersebut antara intipati tazkirah semasa malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama yang diteruskan lagi semalam bagi minggu ke-66. Acara disertai oleh Yang Berhormat Piyun Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama. Juga menyertai Awang Misli bin Haji Abdul Karim Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Ar-Rahman Kampung Tanjung Bunut, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Perpindahan Mata-Mata Gadong, kaki tangan dan para pelajar IBTE Kampus Sultan Bolkiah Seria. Juga menyertai para jemaah dari 98 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Malam munajat turut disertai oleh rombongan program lawatan kerja muhibbah Pusat Dakwah Islamiah ke Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia bersama para jemaah Masjid Agung Darun Najah Putus Sibau. Ya Mufarrij Farrij ya 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri. Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022 berakhir dengan majlis penutupan semalam. Majlis berlangsung di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Juga diadakan nyanyian kanak-kanak tradisi Brunei, pertandingan kugiran yang disertai 5 buah kumpulan. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Pangeran Haji Muhammad Hasnan bin Pangeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah serta bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan mempunyai 3 projek utama termasuk pantun sebagai khazanah bangsa, gala aspirasi seni dan nyanyian kanak-kanak tradisi Brunei. Teater Takdir 3 Pengkhianatan dihasrat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan impak kesihatan mental. Teater diadakan bersempena dengan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan dan berlangsung semalam di Pusat Kesenian Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Teater merupakan anjuran bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat
dengan kerjasama Sutra Momento Event. Teater mempersembahkan drama dari pelbagai isu kehidupan masyarakat yang berbeza. Di samping menyebarkan kesedaran dan pendidikan melalui medium hiburan untuk semua dalam usaha mengekang penularan dan peningkatan gejala sosial yang berkaitan dengan hal ehwal keluarga. Sumbangan yang dihulurkan kepada anak-anak yatim setentunya amat dihargai dan dapat meringankan beban perbelanjaan golongan tersebut terutama semasa pembukaan sekolah tahun 2023. Perincian mengenai bahan beritanya menyusul selepas ini. Bazar Lakastah Kemengkubau berjaya memberi peluang para pengusaha dan peniaga tempatan memperkenalkan rangkaian produk masing-masing. Bazar diadakan di kawasan Bukit Riadah Mengkubau, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Pemangku Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain bazar, pelbagai aktiviti diadakan bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung. Bazar merupakan anjuran Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung MPK RPN Kampung Pancur Mengkumbau dengan kerjasama sukarelawan Bukit Riadah, Kumpulan Ikhwanul Mahabah, Komuniti Kikik Mengkubau dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan. Bagi meningkatkan lagi sosioekonomi masyarakat sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan Brunei 2035, Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Teraban dengan kerjasama KB Bull Brothers pagi tadi menganjurkan Pesta Jualan dan Makanan Sungai Teraban 2022. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Yassin bin Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Pesta tersebut antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada peniaga kecil menjana ekonomi serta mempromosi kampung Sungai Teraban. Juga diadakan kelas klinik berkesan anjuran Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Teraban dan demonstrasi bantuan kecemasan dari Persatuan Bulan Sabit Merah. $42 anak yatim dari daerah Temburong menerima sumbangan Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM dengan kerjasama Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei. Penyampaian sumbangan diadakan di Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar, daerah Temburong. Sumbangan disampaikan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Dengan adanya sumbangan ini, ia diharap akan dapat meringankan beban perbelanjaan anak-anak yatim semasa pembukaan sekolah tahun 2023 nanti. Juga hadir Muhammad Nur Syafi bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM dan Awang Abidin bin Haji Musa, Presiden Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei PKTLB. Juga diadakan aktiviti track off-road yang disertai 30 buah kenderaan 4x4 di Kampung Selangan, Mukim Amu. Kepentingan bekerjasama secara berkumpulan antara yang ditekankan semasa program belia Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah. Program juga dihasrat dapat mengeratkan hubungan ukhuwah sesama peserta di samping mengisi masa pada musim cuti persekolahan. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya memasak dan membina infrastruktur dengan masa dan sumber yang terhad.
harapan saya ialah supaya mereka suka ke masjid dan feel very welcome untuk ke masjid. Dan also merapatkan silaturahim antara mereka juga dan juga AJJK masjid dan imam-imam di masjid ini. Aku mau join this program pasal mau ngisi masa lapang, macam dapat jumpa kawan baru, ikutlah program ni supaya apa ni dapat experience juga benda-benda macam ni. I think it's really good because everyone that has free time at home can join this club and be a part of the masjid activities, and with everyone we can have teamwork, and yeah, that's really good for the community. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 449 kes dilaporkan sembuh dengan 1 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.9%. Mountain bike, road bike dan BMX biasa dilihat dan didengar di negara ini, namun terdapat juga basikal yang dihasilkan dengan reka bentuk seakan-akan motosikal. Apa yang menarik, basikal tersebut dihasilkan oleh warga negara tempatan. Haji Azizi Ahmad membawakan laporannya. Berbekalkan keinginan dan impian, pasti hasrat akan termakbul. Begitulah kata-kata semangat seorang pencipta basikal custom tempatan ketika ditanya mengenai cabaran yang ditempuhinya. Mula timbul minat mengumpul basikal custom ketika anaknya mula mencuburkan diri dalam sukan berbasikal. Menginginkan kelainan, Awang Junaidi bin Haji Muhammad Arsyad menghasilkan basikal custom berinspirasikan reka bentuk motosikal dari luar negara. Yang paling unik basikal yang kami ciptakan ini jenis motosikal lah, Harley Davidson pada tahun 1915 dijadikan basikal dan pernah kami jalankan aktiviti riadah Bandar Kuchariya. Selalunya kami setiap minggu di Bandar Ceria. Memanglah sambutan orang ramai itu sangat terharu juga lah kerana mereka kadang-kadang ada yang baru pernah melihat jenis cupa ni dan ada yang cuba untuk menempah, ada yang minta perhubungan, ada yang datang kemari. Seperti pengusaha lain, berdepan dengan cabaran sememangnya sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun, ketekunan dan kegigihan untuk menghasilkan sesuatu yang unik, Awang Junaidi dibantu oleh anaknya mampu menghasilkan 4 buah basikal custom yang berkualiti. Kami masih menilai kualiti kebolehan kami dulu. Memandangkan kalau membuat sendirian ni dari segi welding hendaklah mempunyai teknikal yang yang berkualiti lah. Saya jangka panjang nanti anak saya Daniel akan ditambah kemahirannya lah dalam bidang ini. Kesyukannya dapat hasil daripada tangan sendiri. Mungkin akan masa akan datang akan perbaiki lagi lah perancangan, mungkin akan buat perniagaan sendiri lah, tidak bergantung pada kerajaan sebagai belia. Kepuasan dapat dirasakan oleh dua beranak ini apabila dapat menggabungkan tenaga dan kreativiti dalam menghasilkan sesuatu yang mereka minati. Kesungguhan dan kegigihan yang diberikan ternyata berhasil sehingga mampu menjana pendapatan sekiranya ia dibuat secara konsisten. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Festival Keluarga Sempena Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun 2022 mendapat sambutan menggalakkan. Festival selama 3 hari berakhir hari ini dengan kunjungan orang ramai bersama keluarga memberikan gambaran aktiviti seumpamanya sentiasa mendapat sokongan di negara ini. Festival diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara.
Festival mengetengahkan pelbagai aktiviti ke arah mengumpulkan dan menyatukan keluarga di samping membina keharmonian serta mengukuhkan hidup berkeluarga terutama sekali pada musim cuti persekolahan. Festival dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM dan dikendalikan bersama Jabatan Museum-Museum dan Sparks Company. Semasa musim cuti persekolahan ini, tentunya ramai para pelajar berasa sangat gembira. Ibu bapa, penjaga dan keluarga tentunya melakukan pelbagai aktiviti bermanfaat yang disusun secara rapi agar masa cuti persekolahan tidak akan berlalu begitu sahaja. Selain mengadakan lawatan ke tempat-tempat menarik dan aktiviti pelancongan bersama keluarga, salah satu aktiviti yang bermanfaat ialah berkelah di pantai. Kru RTB meninjau di salah sebuah pantai di daerah Brunei Darmuara. Seawal pagi lagi, beberapa perkumpulan, persatuan dan keluarga memilih tempat yang sesuai untuk menjalankan perkelahan dengan menyusun dengan rapi barang-barang keperluan yang dibawa untuk berkelah seperti menyiapkan makanan, minuman dan serta peralatan barang permainan untuk aktiviti untuk mengadakan pelbagai aktiviti riadah atau bersukan bagi memudahkan mereka untuk menjalankan aktiviti sepanjang perkelahan. Kami mengadakan pelbagai permainan, aktiviti untuk menguji macam teamwork dan komunikasi kami di antara kaki tangan lah. Mengambil kesempatan lah juga membawa kanak-kanak kemari, nyorang mengurangkan aktiviti diorang di dalam rumah. So dengan aktiviti ini diorang melihat macam nyorang mengurangkan tekanan, and then 2 minggu lagi kan sekolah. Perancangan kami sebenarnya seminggu sebelum sudah kami merancang. Beritahu orang keluarga apa tu bila masa yang tepat, masa yang sesuai untuk kami membuat riadah inilah. Pelbagai kemudahan telah pun dinaik taraf di pantai-pantai yang ada di negara ini, sekaligus memudahkan orang ramai untuk melakukan pelbagai aktiviti dan riadah. Dengan aktiviti seperti ini, masa dapat diisikan dengan aktiviti berfaedah. Dengan acara seumpama ini, ibu bapa berkesempatan berinteraksi dengan lebih dekat lagi bersama anak-anak serta keluarga dan di samping merehatkan minda dari membuat tugasan harian. Sempena Brunei Disember Festival dan Festival Hari Belia Kebangsaan 2022 N1 Event Management dengan sokongan Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pagi tadi menganjurkan larian amal Jambatan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha 2022. Larian bermula dengan berakhir di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Pelepasan larian disempurnakan oleh Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Larian amal terbagi kepada 3 kategori iaitu 3 km Fun Run, 3 km Veteran dan 10 km Rival Run. Majlis Perundingan Kampung Menengah dan Bukit Sulang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Muslimah Masjid dan Ahli Ladang Kawasan Pertanian Luar Bandar Kampung Menengah dan Bukit Sulang, Mukim Lamunen Daerah Tutong pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Hari Keluarga sempena Hari Kesihatan Mental. Aktiviti diadakan di kawasan lapang Sekolah Rendah Kampung Menengah Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Aktiviti hujung minggu itu diisikan dengan pelbagai acara menarik termasuk sesi pemanasan badan, aktiviti berjalan kaki serta pertandingan sukan ria. Aktiviti buat jelong kali ini diadakan bertujuan menggalakkan masyarakat supaya kekal aktif dengan menerapkan budaya bersukan sambil beriadah
selain mengamalkan gaya hidup sihat dari segi mental dan fizikal. Selain itu, ia dapat meluangkan masa untuk dengan aktiviti yang bermanfaat semasa cuti musim persekolahan. Dalam usaha meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai manfaat kegiatan fizikal dan gaya hidup sihat, McDonald's Brunei dengan kerjasama HSN Fitness dan Jabatan Daerah Temburong mengadakan acara community workout sempena sambutan ulang tahun ke-30 McDonald's Brunei. Acara diadakan pagi tadi di Dermaga Pekan Bangar, Daerah Temburong. Acara yang bertemakan Fitness for You tersebut disertai oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Temburong dan para pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN serta orang ramai. Pelbagai petak diadakan selain tunjuk cara permainan skating dan lompat tali. Awang Haji Hasnani alias Haji Naning bin Haji Abdul Rahman, Ketua Jurulatih HSN Fitness, ketika ditemui menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan sihat. Sebagaimana matlamat kami untuk memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa umur, keupayaan dan saiz badan tidak menjadi halangan bagi memulakan sebarang senaman dan misi kami untuk memberi motivasi dan inspirasi kepada orang ramai agar menjalani gaya hidup yang sihat melalui permakanan dan senaman yang betul. Perkembangan persiapan skuad bola sepak kebangsaan Brunei Darussalam yang akan menghadapi saingan Piala Elektrik Mitsubishi AFF 2022, AMEC 2022. Skuad negara yang dibarisi 23 pemain kini berada di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai venue perlawanan. Menurut kenyataan Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD, penyertaan skuad bola sepak negara dalam AMEC 2022 merupakan satu pencapaian yang terbaik selepas berjaya melayakkan diri ke peringkat kumpulan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Negara Mario Rivera Campesino menyatakan keyakinan untuk berhati-hati terhadap prestasi skuad negara menentang pasukan lawan dengan mengambil kira pelbagai faktor asas termasuk jadual permainan yang padat. Meskipun bakal beraksi 4 perlawanan dalam masa 10 hari dan ditempatkan dalam kumpulan A bersama Thailand, Kemboja, Indonesia dan Filipina dalam kumpulan A, namun skuad negara tetap memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Skuad negara akan memulakan aksi kempen yang dijadualkan pada Selasa ini 20 Disember 2022 pada perlawanan pembukaan menentang Thailand di Kuala Lumpur, Malaysia. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara kini mempunyai kelab pasukan memanahnya tersendiri. Pelancaran kelab memanah berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Pengakap Kampung Beribi. Pelancarannya disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam. Beberapa penerangan keselamatan disampaikan kepada ahli-ahli pemanah pengakap sebelum memulakan latihan. Penubuhan kelab tersebut antara lain bertujuan memperkenalkan dan memperkembangkan bakat ahli-ahli pengakap dalam bidang memanah. Penerimaan masyarakat di negara Brunei Darussalam memang ramailah yang ingin ikut menjadi ahli memanah. Tapi alhamdulillah dengan adanya sokongan daripada Persatuan Pengakap ini, insya-Allah taala kita ini akan gunakan sebaik-baiknya, jadikan atau landasan yang lebih selamatlah macam itu. Salah satu aktiviti sukan sunnah. Jadi yang mana saya lebih suka ia menguatkan kita ni punya otot, meluruskan kita ni punya otot belakang maupun macam mana teknik-teknik sukan-sukan yang apa yang diajar di dalam Islam.